Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi untuk unit seterusnya, unit 3 iaitu tajuk haiwan. Okey. Hari ini apa yang kita akan bincangkan? Okey, apa dia organ pernafasan bagi haiwan? Okey. Boleh buka buku teks muka surat 54. Kita baca di sekeliling kita ada haiwan yang hidup di darat, ada haiwan yang hidup di dalam air, ada haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Okey, haiwan perlu bernafas macam kita untuk meneruskan hidup. Tapi bagaimana haiwan-haiwan ni boleh hidup di darat, di air ataupun di dua alam darat dan air? Apakah organ pernafasan yang digunakan? Okey. Kesemua haiwan ni untuk organ pernafasan dia terbahagi kepada 4, iaitu organ pernafasan yang pertama peparu, yang kedua spiracle, yang ketiga insang dan yang keempat kulit lembap. Jadi untuk haiwan dia ada 4 organ pernafasan, tetapi manusia hanya ada satu sahaja, iaitu peparu, bukan hidung. Okey, organ pernafasan adalah peparu. Okey, kita tengok dulu peparu. Biasanya haiwan yang macam mana yang organ pernafasan dia adalah peparu? Biasanya haiwan tu tinggal di darat. Okey. Mostly memang semua haiwan yang hidup di darat sahaja dia bernafas menggunakan peparu. Lepas tu haiwan yang besar, biasanya haiwan yang besar, haiwan yang melahirkan anak, biasanya haiwan-haiwan ni dia bernafas menggunakan peparu dan dia tinggal di darat. Okey, macam kita tinggal di darat, kita tak tinggal dalam air. Tinggal dalam air tu maknanya kita boleh hidup lama dalam air. Duduk dalam air tak keluar-keluar. Itu maksud dia. Macam ikan paus, dia ada masa dia akan berada di permukaan. Time yang dia hembus nafas tu, kalau kamu perasan dia keluar air dekat lubang tu. Setengah yang ada lubang lah, setengah ikan paus dia akan naik ke permukaan untuk menghirup udara. Sebab ikan paus dia mempunyai organ peparu untuk pernafasan, sebab dia haiwan yang besar. Bila haiwan yang besar, walaupun dia hidup dalam air, tetapi dia menggunakan organ peparu untuk bernafas. Contohnya macam ikan lumba-lumba, dia menggunakan peparu untuk bernafas. Sebab tu kita akan nampak ikan lumba-lumba tu akan berada di permukaan. Ada waktu tertentu untuk dia mengambil udara. Tetapi macam ikan, dia sentiasa berada di dalam air, sebab dia bukan menggunakan peparu. Kalau kita menggunakan peparu, kita perlu menyedut udara, iaitu menyedut gas oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Peparu yang menukarkan gas oksigen kepada gas karbon dioksida. Itu fungsi peparu. Okey, macam mana spiracle ni pula? Spiracle ni biasanya haiwan seperti serangga ataupun haiwan-haiwan yang kecil. Haiwan-haiwan yang kecil dia bernafas menggunakan spiracle. Okey, kamu kena tahu spiracle ni dia bukan jenis macam peparu. Okey, spiracle ni dia terletak, okey, kalau kita tengok gambar dekat buku teks muka surat 54 tu, spiracle ni berada di bahagian kita panggil abdomen. Abdomen ni bahagian perut. Spiracle ni dia tak ada dekat bahagian mulut dia, bukan. Macam lipas, dia punya spiracle tu terletak pada bahagian perut. Jadi kalau kamu nak cuba kamu masukkan belalang, kepala dia saja dalam air, dia boleh hidup sebab dia tak bernafas menggunakan mulut dia, tapi pernafasan dia berada di bahagian perut. Dia kena tahu spiracle, sama seperti lipas. Dia punya spiracle tu di bahagian bawah perut, itu dinamakan spiracle.
haiwan dia adalah serangga kecil-kecil tu. Okey. Dan seterusnya insang. Okey. Biasanya insang ni adalah haiwan yang tinggal di dalam air. Okey. Kalau insang tu dia macam ni, dapat kat sini. Sama macam ikan jerung, ada. Bila kamu perasan bila pipi dia macam terbuka tutup tu, itu maknanya dia bernafas menggunakan insang. Okey, ataupun haiwan yang bercengkerang, ketam, udang. Dia sebab apa dia bernafas menggunakan insang? Sebab dia duduk dan tinggal di dalam air. Last sekali, kulit lembap. Kenapa kita panggil kulit lembap? Okey, kulit lembap ni adalah haiwan yang biasanya hidup dalam tanah. Okey, ataupun di atas tanah. Okey, macam mana kita nak tahu kulit lembap? Kamu perasan kulit dia berlendir. Kulit dia berlendir. Sebab tu dipanggil kulit lembap. Jadi dia bernafas melalui kulit dia yang lembap tu. Okey. Jadi organ pernafasan bagi haiwan ada 4. Jadi kamu kena tahu peparu adalah haiwan yang tinggal di darat, dan biasanya haiwan tu mesti besar dan melahirkan anak. Spiracle adalah haiwan seperti serangga yang kecil, dan dia punya organ pernafasan spiracle dia terletak di bahagian perut. Insang pula adalah haiwan yang tinggal di dalam air. Okey, dan kulit lembap adalah haiwan yang berada di dalam tanah ataupun di sekitar tanah, dan kulit dia mesti berlendir. Okey, now kita tengok macam mana kita nak mengelaskan dia. Muka surat 55 dia dah kelaskan sini. Okey. Untuk katak ada special case. Okey. Untuk katak dia bertelur. Bila bertelur dia akan menghasilkan berudu. Okey. Berudu tinggal di dalam air sahaja. Jadi bila berudu dia bernafas menggunakan insang. Bila dia jadi katak, dia boleh hidup di dalam air dan dia boleh hidup di darat. Bila dia boleh hidup di darat, dia menggunakan peparu. Kita tengok muka surat 57. Haiwan yang boleh hidup di darat dan haiwan yang boleh hidup di dalam air. Okey, tadi kamu dah tengok kalau berudu, bila dia jadi berudu, organ dia adalah insang. Tetapi bila dia dah jadi katak, dia mempunyai 2 organ pernafasan. Satu, peparu digunakan apabila berada di darat, dan kulit lembap apabila berada di dalam air. Sebab tu katak kulit dia berlendir sikit. Lendir kan. Sebab tu dia boleh bernafas menggunakan kulit lembap. Bila berada di dalam air sahaja dia akan bernafas menggunakan kulit lembap, tapi bila berada di darat dia menggunakan peparu. Jadi katak adalah haiwan 2 alam. Sebab dia ada 2 organ pernafasan. Okey, selain katak ada lagi beberapa ekor haiwan yang hidup 2 alam, iaitu Sisilia dan salamander ataupun newt. Rupa dia macam ni lah. Sisilia tu macam cacing sikit. Salamander dia macam cicak, tapi cicak tu dia berlendir. Cicak yang besar tapi dia berlendir, dia mesti berada di tepi sungai ke, sebab dia hidup dalam 2 alam. Sebab tu dia habitat dia di tepi-tepi sungai. Sebab dia boleh masuk dalam air dan dia boleh tinggal di darat. Jadi 4 saja haiwan yang ada 2 organ pernafasan. Okey, sebab apa? Dia boleh hidup dalam air dan di darat. Jadi dah faham dah apa cikgu cerita?
Untuk tugasan hari ini, apa yang perlu kamu buat? Nota yang pertama, tajuk dia organ pernafasan haiwan. Organ pernafasan haiwan ada 4: peparu, kulit lembap, spiracle, dan insang. Okey, warna merah tu kamu gantikan haiwan yang macam mana yang bernafas menggunakan peparu, haiwan yang bagaimana bernafas menggunakan kulit lembap dan sebagainya. Cikgu nak bukan contoh haiwan tapi haiwan yang macam mana, haiwan yang tinggal dalam apa ke, itu maksud dia. Okey, itu nota yang pertama. Nota yang kedua, buat pengelasan. Benda yang sama, peparu, kulit lembap, spiracle, dan insang. Tajuk dia pengelasan haiwan. Setiap organ pernafasan berikan 5 contoh haiwan. 5 contoh haiwan. Cikgu nak 5 siapa yang rajin tu bolehlah nak lukis ke, nak print tampal ke, nak bagi cantik ke, tu tak ada masalah. Yang penting tulis dengan kemas. Jangan guna lagi pen macam marker tu yang boleh tembus-tembus tu. Pening kepala. Kalau tak ada pen yang dawat biasa warna-warni tu, guna je lah pensel atau pensel warna. Tak nak guna yang pen yang boleh tembus-tembus tu. Tak cantik jadinya. Okey. Jadi sebarang masalah nanti boleh kita bincangkan dalam grup Telegram. Itu saja. Sekian, terima kasih.